Baiklah, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Kalau tadi Ivan dah bercerita tentang sistem pendidikan negara ini. Sebenarnya kalau kita sedar atau tidak, Institut Pengajian Tinggi IPTA ataupun IPTS dalam negara kita ini sebenarnya pun bagus-bagus dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Banyak kajian research and development, kajian dan juga pembangunan yang terus dijalankan dan mendapat perhatian masyarakat di dunia. Dan antara yang mungkin jarang dapat kita dengar, Institut Penyelidikan Perakaunan. Ya. Itu mungkin kita boleh bagi pengenalan dan juga apakah fungsi serta peranannya. Kita bawakan dua tetapi istimewa pagi ini. Ya, di studio kita ada Profesor Dr. Nurmah Haji Omar. Di sebelah saya ini iaitu pengarah Institut Penyelidikan Perakaunan. Ari UiTM Shah Alam. Tudung purple ini baju Ari ya. Terima kasih. Dan di sebelahnya adalah Profesor Madya Dr. Jamal Yasaid di Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Jaringan Ari sendiri. Selamat datang. Baik, macam tadi Ivan cakap, Prof. Mungkin boleh kongsikan dahulu berkenaan dengan latar belakang dan peranan Ari ini sendiri. Okey, terima kasih Andy dan Ivan kerana memberi peluang kepada Accounting Research Institute dan UiTM untuk bersiaran langsung pagi ini. Ini merupakan satu hari Isnin yang istimewa untuk kami semua. Accounting Research Institute adalah sebuah pusat kecemerlangan negara yang telah diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Negara yang kita dipanggil ARI High COE. Kita mendapat iktirafan ini pada tahun 2010 dan ini adalah masuk tahun ke-7 kita lah, insya-Allah. Dan bidang penyelidikan kita ialah Islamic Financial Criminology. Ada dua perkara yang kita bagi fokus di sini, iaitu pertamanya penyelidikan yang berkaitan dengan keuangan Islam, dan kedua penyelidikan yang berkaitan dengan financial criminology, jenayah keuangan misalnya. Dan kita di Universiti Teknologi Mara. Dari segi penyelidikannya, hasilnya itu bagaimana dapat dimanfaatkan oleh institusi pengajian tinggi dan mungkin UiTM sendiri? Atau mungkin sebagai sebuah pusat kecemerlangan akademik, pertamanya ialah penerbitan yang diterbitkan di jurnal-jurnal berimpak tinggi. Ini adalah merupakan orang kata hakiki lah, basic fundamental yang mesti kita lakukan. Tapi di Accounting Research Institute kita juga memastikan impak kita ialah kepada masyarakat dan negara. Dan hari ini kita akan kongsikan beberapa penyelidikan kita yang menyentuh B40 dan bagaimana kita dapat membantu mereka mempertingkatkan ekonomi dan juga nilai hidup mereka, alhamdulillah. Baik, kalau macam tadi Prof Nurmah bercerita tentang matlamat akhirnya adalah untuk membantu golongan B40 dan sebagainya. Cuma saya tertarik berkenaan dengan Islamic Financial Criminology ini, berkenaan dengan jenayah kewangan dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya intipati dalam kajian yang dijalankan oleh ARI ini sendiri? Okey. Basically kita punya penyelidikan kita bahagikan kepada 4 kluster. Kluster pertama mengkaji tentang macam mana untuk menambahkan pendapatan negara melalui keuangan Islam sebagaimana yang disasarkan oleh negara kita untuk menjadi Islamic Finance Hub by 2020. Jadi penyelidikan kita akan membantu bukan saja pendapatan itu meningkat, tetapi juga kita dapat membentras ketirisan yang berlaku di dalam yang bakal kita laksanakan, aktiviti-aktiviti atau yang akan kita laksanakan. Yang keduanya berkenaan dengan kemantapan tadbir urus. Okey, kemantapan tadbir urus ni ada banyak pendidikan kita lakukan untuk memastikan bahawa di samping aktiviti yang kita lakukan itu, kita akan dapat juga memastikan tidak ada unsur-unsur penyelewangan berlaku. Jadi sebagai contoh, produk-produk yang kita telah kita bina bersama dengan SPRM dan juga Institut Integriti Malaysia membantu semua
company dan juga public sector menganalisa tahap mana dia telah mengapply atau mengaplikasikan integriti di institusi masing-masing, di organisasi masing-masing, dan bantuan kami akan kami letakkan sasarannya. Ada organisasi yang belum ada langsung, jadi kami letakkan sasaran sebagai 25%. Bagi organisasi yang telah mantap, kami letakkan sasaran hingga 75%. Jadi setakat hari ini kami telah membantu beberapa statutory bodies dan juga private sector untuk meletakkan sasaran yang sesuai matching dengan keadaan di organisasi tersebut. Begitu juga dengan untuk membenteras money laundering dan fraud, kami mempunyai software-software yang boleh detect dan memberi red flag lah mana berlakunya masalah-masalah fraud itu, ketirisan itu. Jadi itulah antara pendidikan yang kami lakukan untuk mencapailah target kita yang NKRA yang ada 3 sasaran utama negara, membenteras masalah-masalah rasuah. Daripada output penyelidikan itu sudah pun digunakan, diaplikasikan oleh sektor swasta dan juga agensi awam, dan juga show-show yang akan dicadangkan oleh pihak ARI itu dimanfaatkan. Adakah ia memberikan impak setakat ini? Bagaimana ada pemantauan dari segi mula dilaksanakan sehingga kini? Berkesanan. Ya, kesanannya alhamdulillah. I think saya nak bagi contoh, misalnya kita ada projek microfinance, ya, microcredit lah. Sebagaimana yang kita ketahui, secara tradisinya bila kita sebut microfinance business ini, ia hanya melibatkan dua stakeholder saja. Pertama, entrepreneur itu sendiri. Yang kedua ialah pemberi keuangan itulah, ya, macam bank ke ataupun institusi keuangan dan sebagainya. Dan responsibility, ya, tanggungjawab untuk berjaya itu adalah di atas bahu pertamanya bahu entrepreneur itu sendiri, usahawan itu sendiri. Jadi apa yang kita buat dalam projek kita, kita tambah baik, ya, kita punya model tu dengan mengambil kira pembekal, ya. Ini sangat penting sebab microcredit, usahawan microcredit ini adalah merupakan usahawan yang kecil-kecilan dan mereka tidak ada exposure, ya, dengan pembekal. Jadi kita linkkan dia dengan pembekal dan juga linkkan juga dia dengan pembeli, ya. Dan dalam projek kita ini pembelinya ialah sebuah hypermarket yang besar, ya, di mana dia telah membekalkan, projeknya ialah projek membuat baju kurung untuk wanita-wanita di beberapa kawasan di Selangor dan juga di Terengganu. Dan membuat baju kurung ini memerlukan bahan-bahan mentah lah seperti kain dan sebagainya, dan pembekal ni membekalkannya dengan harga yang sangat berpatutan. Kemudian di akhirnya disebabkan pembekal ni juga ada merupakan satu hypermarket yang besar, dia juga membeli barang-barang ini. Jadi kita punya usahawan ini hanya perlu fokus kepada membuat baju itu sendiri. Sedangkan ARI, ya, ini yang kita juga memberi latihan berkenaan dengan tadbir urus keuangan, pengurusan keuangan, kepentingan etika, kepentingan membayar dalam waktu yang sepatut dijanjikan, ya, ditetapkan, jangan ada yang duit ada tapi kemudian tidak dibayar dan sebagainya. Jadi apabila kita linkkan, ya, usahawan ini dengan pembekal dan juga pembeli, kita nampak dia tidak perlu risau berkenaan dengan kat mana nak jual barang-barang dia. Dan ini telah memberi impak yang sangat besar. Dan usahawan yang di beberapa tempat yang saya nyatakan tadi, pendapatan dia bertambah, ya, dan kita telah mengajarkan bagaimana nak buat pengkhususan, dan kita telah dapat keluarkan 500 pasang baju kurung seminggu. Ini merupakan satu perniagaan yang sangat orang kata yang sangat lestari, ya, dan dia boleh berkembang, dan alhamdulillah dalam masa 2 tahun mereka ini akan keluar dan dia graduate, kemudian dia akan train pula orang lain. Jadi kita merasakan ini adalah merupakan satu projek yang sangat berguna dan sangat lestari untuk pembangunan ummah. Jadi sebenarnya kita datang ni juga
kita nak minta lah orang-orang di luar sana yang macam peniaga besar, sekiranya mereka ingin ikut turut serta dalam projek kita, boleh jadi pembekal atau boleh menjadi pembeli. Kita alhamdulillah kita boleh dapatkan usahawan ini. Mereka terdapat di mana-mana. Mereka adalah golongan B40 yang kita selalu kata kita perlu mempertingkatkan mereka, tapi bagaimana caranya? Ini adalah satu cara yang saya rasa sangat bagus. Dan kita di UiTM pula, UiTM berada di mana-mana, ya, di Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi kita merasakan UiTM merupakan satu universiti yang sangat strategik untuk menjalankan projek-projek ini, dan kita perlukan bantuan dari segi misalnya pembelian mesin dan lain-lain bahan, dan juga jadi pembekal. Dan yang sangat-sangat penting di akhirnya apabila mereka ini telah menyiapkan baju-baju kurung itu, mereka ada pembeli yang boleh beli. Jadi dia boleh fokus, ya. Sebab kalau tidak usahawan yang kecil-kecilan ini dia tidak ada tidak ada peluang untuk pergi keluar. Berkenaan dengan kerjasama tadi, macam seolah-olah doktor cuba menggambarkan kerjasama daripada syarikat-syarikat luar ini masih lagi seolah-olah kurang. Adakah keadaan itu sebenarnya yang berlaku? Adakah apa sebenarnya masalahnya? Adakah kurang mereka pendedahan ataupun kesedaran berkenaan dengan kewujudan ARI ini untuk membantu golongan-golongan usahawan, ataupun ada inisiatif sendiri daripada ARI? Mungkin saya agak bersetujulah dengan kesedaran yang mungkin tidak tahu ada peluang dan mungkin tak ada orang approach. Maka kami cari ruang ni lah, menggunakan ruang ni untuk mempromosikan kalau ada syarikat-syarikat besar lain, sebab memang ramai golongan B40 ni yang memerlukan bantuan seperti ini. Sebagaimana sekarang projek yang terbaru ni berada di Kuala Terengganu dan juga di Paka. Dan kerajaan negeri amat memerlukan kalau setiap daerah di Terengganu contohnya ada projek ni. Tapi masalah kami tidak cukup pembekal yang sanggup, yang boleh menggunakan dana CSR dia tadi untuk membantu golongan ini, dan akhirnya actually golongan ini akan boleh membantu kumpulan yang seterusnya. Dan model jaringan antara usahawan sehinggalah peringkat pemasaran produk itu yang diusahakan oleh ARI. Tapi saya tertarik juga dengan pencapaian oleh ARI ini. Mungkin boleh terangkan antara anugerah ataupun yang diterima oleh ARI yang ya, alhamdulillah, sebenarnya semasa kita menjalankan projek-projek penwujudan kita tak pernah memikirkan kita nak dapat hadiah-hadiah ni. Tapi walau bagaimanapun kita memang ada website, kita ada blog, ya, kita juga ada Facebook dan sebagainya yang menempatkan kita di social media dengan agak berkesan jugalah. Dan melalui social media ini beberapa agensi, misalnya Global Islamic Finance ini adalah merupakan satu badan yang berpusat di United Kingdom yang menjalankan projek-projek Islamic Finance, ya, dan mereka melihat, ya, dia selalu memanglah dia tidak kenal kita, tapi mereka melihat melalui Google siapakah agensi-agensi penyidikan yang ada ilmu-ilmu baru yang nak diketengahkan. Dan alhamdulillah pada tahun 2014, ya, Global Islamic Finance Award ini mereka dah buat award ni beberapa tahun. Dia discover kita, ya. Dia discover kita dan kita telah memenangi Best Education Provider for Islamic Finance, ya, untuk pengetahuan Ivan dan juga Andy. Kita ada 4 projek sarjana dan juga PhD, ya. Sarjana Master in Science Islamic Finance dan Islamic Finance dan Muamalat, dan juga Master in Financial Criminology, dan juga PhD dalam kedua-dua bidang ini. Dan ini telah mendapat pengiktirafan sebab kita bukan sahaja melihat kepada Islamic Finance itu sendiri sebagai satu produk baru, tapi kita untuk tidak ada berlaku ketirasan, kita juga menjalankan program-program berbentuk financial criminology. Dan pada tahun 2015, ya, alhamdulillah, ya, niche penyelidikan kita, ya, tujuan penyelidik kita dalam bidang Islamic Financial Criminology telah dapat
dikesan juga ya, dan telah dapat diiktiraf oleh 2 badan. Pertama, Global Islamic Finance Award yang memberi kita award sebagai pioneering research in Islamic financial criminology, dan juga satu online magazine juga based di London telah memberikan kita kepada Research Body of the Year in Islamic Financial Criminology ya. Sebenarnya perkataan Islamic Financial Criminology ini telah diperkenalkan oleh KPT sendiri semasa kita mendapat high COE. Mereka telah meminta kita buat Islamic Financial Criminology. Mulanya ianya adalah merupakan satu konsep yang mungkin ramai orang tidak faham, dan kita telah menjalankan projek seperti yang kita nyatakan tadi, dan telah diterima oleh masyarakat antarabangsa. Ini adalah merupakan satu apa yang dipanggil new knowledge corpus. Dan pada tahun 2016 ya, kita juga telah diberi oleh Global Islamic Finance Award ini sebagai best research and development dalam Islamic finance, R&D terbaik. ya, R&D terbaik. Dan ACQ juga memberi anugerah yang sama, dan pada akhir tahun lepas kita dapat ASEAN Risk Educator Award dalam projek-projek financial criminology kita. Ya, Jadi ada pakar-pakar di sebalik ARI ini. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya. Sekurang-kurangnya itu fungsi dan juga peranan ARI ini, kalau kita nak cerita mungkin panjang lebar, tapi sekurang-kurangnya hari ini kita dapat pengenalannya tentang fungsi dan juga pengiktirafan bukan sahaja tempatan tapi di peringkat antarabangsa juga kepada ARI. Ramai lagi yang akan turut serta untuk kerjasama, untuk kita sama-sama bantu masyarakat di Malaysia dan juga impaknya kepada jaringan yang tadi kita dah kongsikan, Ivan. Baik, Ivan, seterusnya. Ya, kita terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tetamu kita.